Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Muallimah akan terangkan mengenai pelajaran yang pertama dan unit yang pertama, iaitu tujuan agama Islam diturunkan, dan juga sedikit daripada unit 2 tentang bagaimana Islam diturunkan sebagai rahmat daripada Allah. Di akhir pembelajaran kita untuk kedua-dua unit ini, murid akan dapat menghafal dan menyenaraikan tujuan agama Islam diturunkan, dan juga dapat menjelaskan bahawa agama Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat daripada Allah. Yang pertama, soalan yang pertama ialah, apakah itu Islam? Apakah yang kita faham tentang agama Islam? Islam adalah merupakan cara hidup yang paling sempurna yang perlu diamalkan oleh semua manusia, kerana Islam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, dan Islam merupakan agama samawi. Semua nabi, semua rasul yang menerima wahyu daripada Allah menyebarkan agama Islam, dan ajaran ini ialah ajaran agama samawi. Cara hidup dalam kehidupan kita seharian, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, kita akan buat pelbagai aktiviti, dan aktiviti yang kita lakukan ialah cara hidup kita. Macam mana kita bangun tidur, macam mana kita masuk toilet, macam mana kita makan, macam mana kita bersenam, beriadah, semua tu ada diajarkan dalam agama Islam. Jadi agama Islam ni ialah cara hidup, panduan bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Kalau dilihat daripada gambar yang Muallimah dah masukkan dekat sini, ada beberapa cara hidup yang disarankan oleh agama Islam, iaitu makan makanan yang berkhasiat, bersenam, beriadah. Kalau minum air ni macam mana? Islam menggalakkan kita minum air. Betul, kita kena minum air. Tapi cara nak minum air tu, adab nak minum air tu perlulah mengikut sunnah Rasulullah, iaitu minum sambil duduk. Macam mana pula dari segi hiburan? Boleh tak kita menonton televisyen? Boleh, tak ada masalah. Islam menggalakkan kita sentiasa up to date, sentiasa tahu perkembangan semasa. Macam mana nak tahu perkembangan semasa tu? Kita kenalah tengok ataupun selalu mengikuti perkembangan semasa di televisyen, di radio, di internet. Tapi apa yang Islam ajar ialah supaya kita hanya tengok perkara-perkara yang baik sahaja, perkara-perkara yang hanya memberi manfaat kepada kita. Okey, mengapa Islam diturunkan? Terdapat 5 tujuan Islam diturunkan. Yang pertama ialah sebagai rahmat daripada Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan kelemahan manusia. Yang ketiga, untuk memansuhkan agama terdahulu. Yang keempat, untuk melengkapkan agama samawi terdahulu. Yang kelima, untuk kemaslahatan manusia. Yang berwarna merah merupakan kata kunci untuk setiap tujuan. Untuk tujuan yang pertama, iaitu sebagai rahmat daripada Allah. Rahmat di sini bermaksud kurniaan, restu, berkat, hadiah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kelemahan manusia, setiap manusia ada kelemahannya yang tersendiri. Yang ini Muallimah akan terangkan lebih lanjut dalam unit yang ketiga. Memansuhkan bermaksud membatalkan ataupun menghapuskan, melenyapkan. Melengkapkan maksudnya dalam agama Islam yang kini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Allah telah melengkapkan ajaran yang diberikan, ajaran yang dikurniakan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad dengan melengkapkan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi Islam yang kita dapat sekarang ni ialah Islam yang paling lengkap. Kemaslahatan bermaksud kebaikan, kepentingan. Kemaslahatan ini maksudnya untuk menjaga
kebaikan semua manusia. Jadi Islam diturunkan untuk memberi panduan supaya semua manusia dapat hidup harmoni bersama-sama. Okey, kita ada buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 4 dan 5. Mukadimah terus bincangkan jawapannya di sini. Nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan kurniaan Allah, berkat dan restu yang bermula dengan huruf Ra? Jawapannya ialah rahmat. Nombor 2, kata lawan untuk perkataan kuat. Lawan kuat ialah lemah, lam, mim, ha. Nombor 3, agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dipanggil sebagai agama samawi. Sin, mim, alif, waw, ya. Nombor 4, manusia hidup memerlukannya. Manusia, kita memerlukan ini sebagai memerlukan ini dalam hidup kita supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jawapannya ialah panduan. Pa, nun, dal, waw, alif, nun. Nombor 5, apakah yang sama maksud dengan lenyap, hapus dan bubar? Jawapannya ialah mansuh. Mim, nun, sin, waw, kha. Muka surat 5, rumikan perkataan berikut. Rahmat, maslahat, mansuh, panduan dan samawi. Seterusnya, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan pangkah pada yang salah. Islam merupakan cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para malaikat. Islam merupakan cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para rasul. Jadi pernyataan ini salah. Islam merupakan cara hidup yang paling sempurna. Betul. Islam diturunkan kepada umat manusia sebagai rahmat daripada Allah. Betul. Nombor 4, Islam diturunkan untuk memansuhkan ajaran agama Kristian dan Majusi. Betul. Nombor 5, kemaslahatan manusia terjamin dengan adanya agama Islam. Betul. Baik. Kita dah selesai unit yang pertama, iaitu 5 tujuan agama Islam diturunkan. Jadi, kita nak masuk unit yang kedua, iaitu Islam sebagai rahmat daripada Allah. Kita baca dulu perbualan antara murid dan ustaz mengenai Islam sebagai rahmat daripada Allah. Saya mendapati manusia mempunyai kelebihan berbanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Benar, manusia dikurniakan akal oleh Allah untuk mentadbir alam ini. Adakah akal semata-mata boleh digunakan untuk mentadbir alam ini? Akal tidak mampu memahami semua perkara di alam ini. Kita tidak akan mampu mentadbir alam ini dengan baik hanya dengan akal. Jadi, bagaimana kita boleh mentadbir alam ini dengan baik? Kita memerlukan panduan agama. Oleh kerana Islam adalah agama yang paling sempurna, maka orang yang paling memahami ajaran Islam dan bertakwa adalah yang paling layak mentadbir alam ini. Jadi, Allah mengurniakan agama Islam sebagai panduan untuk kita hidup di dunia ini. Islam sebagai tanda kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluknya. Benar, ketahuilah bahawa kemusnahan alam ini berlaku akibat perbuatan manusia yang ingkar daripada ajaran Islam. Jadi, apakah isi penting yang dipelajari daripada perbualan antara murid dan ustaz itu tadi? Yang pertama ialah manusia diberi kelebihan. Kelebihan manusia berbanding makhluk Allah yang lain ialah manusia diberikan akal untuk berfikir. Jadi akal digunakan untuk mentadbir alam ini. Tapi akal sahaja tidak mampu untuk mentadbir alam. Akal ini memerlukan panduan agama. Orang yang layak, sebab itulah orang yang paling layak mentadbir, orang yang menjadi pemimpin ialah orang yang bertakwa, tertakutkan Allah. Dia akan sentiasa mengikut perintah Allah, orang yang bertakwa, dan juga orang yang paling faham ajaran Islam.
Sebab itulah Allah telah mengurniakan Islam sebagai panduan supaya manusia boleh mentadbir alam dengan baik. Dan Islam juga dikurniakan sebagai tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Sebab itulah Islam sebagai rahmat. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung sehingga habis unit 2 ke minggu hadapan. Assalamualaikum.